Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yep. Selamat malam. Kita hari ini sekali lagi berjumpa untuk edisi khas Malaysia Decides. Hari ini kita bersiaran pada malam hari. Betul. Gas untuk edisi ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami di edisi khas Malaysia Decides yang kita adakan bersempena dengan pilihan raya umum ke-15 yang bakal berlangsung sebentar lagi, tidak berapa lama lagi. Dan kali ini giliran saya, Najib Imran, bersama dengan rakan tugas. Dan saya Jazali Zawawi Jib. Kali ini kita bersama dengan tetamu yang sungguh istimewa sekali dalam Bicara Hati Rakyat bersama dengan Abang Jo. Kami ingin ingatkan kepada anda, sebenarnya suara anda juga kami perlukan. Sebab itu pergi ke laman sosial kami di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Juga laman web kami www.tvstv.my. Juga microsite kami di election.tvstv.my. Bicara Hati Rakyat bersama dengan Abang Jo. Mungkin Najib boleh perkenalkan tetamu kita. Baik, seperti yang telah kita beritahu tadi, guys, hari malam ini kita ada tetamu khas. Jadi kita cuba untuk malam ini, kalau boleh kita nak selami fikiran, isi hati dan juga misi Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuari bintun Datuk Abang Haji Openg bersama kita di studio pada malam ini, guys. Selamat datang Datuk Petinggi. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk Petinggi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih di atas kesibukan pilihan raya. Saya pasti agak sibuk dan sanggup bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi Datuk Petinggi. Jadi, soalan pertama, guys. Silakan. Kita nak bawakan soalan pertama ini mengenali dahulu Bapa Sarawak ini. Yang mana sebelum ini semasa saya pernah menemu bual Datuk Petinggi, sebenarnya dapat inspirasi sekali, sangat tertarik dan terhibur sebenarnya dengan cerita penglibatan Datuk Petinggi dalam arena politik. Dilahirkan di Limbang pada tahun 1950 dan kalau kita boleh throwback pada usia 30 tahun, masa saya Datuk Petinggi dah terlibat dalam sektor korporat. Dan pada masa saya, ramai juga yang memujuk Datuk Petinggi untuk menyertai arena politik, antaranya Tun Abdul Rahman, Pak Mertua Datuk Petinggi. Namun setelah Tun Abdul Rahman menelefon, Jib, ibu kepada Datuk Petinggi cannot say no anymore. What happened at that time, Datuk Petinggi? Kongsikan. Sebenarnya saya terlibat dalam politik ini disebabkan oleh keadaan pada mulanya. Saya bekerja dengan sistem perdagangan Malaysia sebagai seorang eksekutif ketika itu. Dan masyarakat Melayu menghadapi satu keadaan perpecahan di antara Parti Pajar dan Parti PBB. Dan saya dalam kampung, kita pergi ke surau. Dan nampaknya surau pun berbelah bagi. Sebab itu saya fikir bahawa kita mesti menyatukan masyarakat kita. Sebab itu maka saya telah membantu ahli politik ketika itu. Okay. Dan di sanalah saya berkhidmat kepada mereka. Apabila Tun Rahman meletakkan jawatan, sudah ada pertukaran pemimpin, Tun Taib pun datang menjadi Ketua Menteri, maka sudah ada satu reshuffle. Di mana ia membabitkan Tan Sri Datuk Abu Bakar di Konsat Satok. Beliau terpaksa berhenti menjadi ahli parlimen di Kuala Rajang. Okey. Bermakna ada by election di Satok. Di situlah para pemimpin meminta saya untuk mengganti Tan Sri Abu Bakar. Dan saya dipanggil Tun Rahman dan saya kata carilah orang lain. Carilah orang lain. Cari orang lain. Dan saya kata biarlah saya membantu saja. Tetapi dia kata, I think you are the best person lah, katanya, Tun Rahman. Akhirnya saya kata, berikan saya satu malam untuk berfikir. Okay. Dan keesokannya, saya sudah membuat keputusan saya tak mau. Okay. Tapi Tun Rahman, Allahyarham, telefon dengan mak saya. Dan mak saya pun telefon saya. Dia kata, jangan lawan orang tua. Jangan lawan orang tua. Sebab itulah saya serba salah. Dan akhirnya saya bersetujulah apabila Tan Sri Abu Bakar pun menasihatkan saya untuk jadi calon mengganti beliau. Baik, Datuk Petinggi, ayah
kita sendiri merupakan hebat orang ya. Reputasi satu figura yang cukup tinggi reputasinya, seorang antara pejuang kemerdekaan, Gubernur Sarawak yang pertama selepas kemerdekaan pada 1963. Mungkinkah ini menghadirkan sedikit tekanan Datuk Tinggi buat Datuk Tinggi menceburi bidang ini, atau kita merasakan? Tidak juga, perjuangan? kerana sebelum ayah saya menjadi gubernur, dia adalah seorang pegawai tertinggi dalam pentadbiran. Dan juga selepas beliau retire, dia menjadi Presiden Majlis Islam. Dan sudah menjadi karakter dia berdisiplin. Dan beliau juga adalah menjadi ahli Kaunsil Negeri ketika itu. Dari tahun 46 hinggalah beliau menjadi gubernur. Begitu lama. Dan juga beliau adalah seorang daripada mereka yang mendatangi perjanjian Malaysia, Embassy di London. Jadi ini latar belakang ayah saya. Dan mungkin ada juga darah-darah itu turun kepada saya lah. Jadi sebab itu bukan juga tekanan, tetapi adalah secara voluntary ya. Kita berkhidmat kepada masyarakat. Tak kira apa jawatan. Tapi ketika itu waktu itu kita banyak menekankan kepada penglibatan masyarakat berputar dalam korporat. Sebab itu saya habis pengajian, saya masuklah di sektor korporat. Sektor korporat dan kini dalam sektor politik. Jip dan penonton, setelah menjadi wakil rakyat selama lebih kurang 40 tahun, lebih daripada 40 tahun sebenarnya, dan telah memegang pelbagai portfolio dalam kabinet kerajaan. Sebagai permulaan juga, Dato' Patinggi, tentang perkembangan pembangunan di Sarawak secara amnya, secara ringkasnya untuk kita tangkap imajinasi dan beri kefahaman kepada penonton. Bagaimana Dato' Patinggi melihat perubahannya dari dulu hingga sekarang, hingga kini? Oh, banyak perubahan. Pada mulanya saya dilantik menjadi Menteri Muda Pertanian. Keadaan ketika itu kita tidak ada mempunyai basic infrastructure. Asas tak ada. Keduanya, negeri kita pun tidak mempunyai dana yang besar. Sebab itu keadaan ekonomi kita tidak begitu kuat ketika itu. Dan apabila Tun Taib menjadi Ketua Menteri, maka selepas 87, barulah kita cuba hendak diversify kita punya ekonomi. Di sanalah kita tumpu kepada pembangunan industri, taman industri, dan juga mencari pelabur. Maka tertubuhlah kementerian baru selepas pilihan raya 87 yang dinamakan Ministry of Industrial Development, dan saya diberi kepercayaan untuk membentuk kementerian tersebut. Dan dari situ saya rangka beberapa dasar-dasar untuk menarik minat pelabur datang. Maka kita bangunkanlah sejingkat industrial estate. Kita bangunkan Samajaya Industrial Estate, dan di Bintulu Kemana. Dan saya pun berjelajah untuk mendapatkan pelaburan. Akhirnya kita dapat pelaburan daripada Jepun. Alhamdulillah. Yang pertamanya toko elektronik, keduanya Tayoyudan elektronik, dan juga ketiganya daripada Amerika Syarikat iaitu Comac. Sekarang ini dinamakan Western Digital. Inilah mulanya perkembangan kita untuk mempelbagaikan asas ekonomi. Dan selepas itu saya diberi juga jawatan yang berupa ekonomi juga, iaitu pelancongan, lepas itu perumahan. Dan inilah pengalaman yang saya pelajari ketika itu. Tapi aneh juga, saya mulakannya. Pihak Sri Taib memberi kepercayaan kepada saya. Kata orang bahasa kita ni, you trigger off a new economy.
Waktu dululah. Tapi sekarang saya pun tukar lagi haluan ekonomi kita ke arah ekonomi yang lebih mantap hingga tahun 2030. Ekonomi digital yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Geografi Sarawak agak unik berbanding dengan negeri-negeri lain, sebagai selain wilayah, selain sebagai sebuah negeri yang terbesar di Malaysia, Sarawak juga mempunyai banyak sungai serta penempatan yang boleh kita katakan berselerak jauh di pedalaman. Jadi Tok Petinggi, mungkin boleh dikongsikan cabaran utama itu dalam usaha untuk membangunkan Sarawak bagi rakan-rakan kita di kawasan luar bandar. Ya, Sarawak begitu luas. Dan kelemahan kita ialah infrastruktur. Pertamanya jalan raya, keduanya bekalan elektrik, ketiganya bekalan air. Ya. Dan ini tidak mencukupi untuk kita membangunkan secara menyeluruh. Sebab itu apabila saya mengambil kepimpinan negeri, saya tumpukan kepada pembangunan jalan raya, infrastruktur, iaitu coastal road. Okay. Dan kita negeri Sarawak bukan sahaja kawasannya luas, tetapi kita banyak sungai. Dan sungai ini terpaksa kita buatkan jambatan. Dan jambatan is a very high cost infrastructure. Ini yang berlaku. Tetapi saya kata tak apa, kita carikan satu model untuk kita membangunkan basic infrastructure ini. Yang kedua ialah bekalan elektrik dan bekalan air untuk orang luar bandar. Jadi kita terpaksa explore alternatif. Maka timbullah apa disebut sebagai SAWAS dan SARES. SARES ini adalah kita menggunakan solar, menggunakan teknologi untuk membekalkan elektrik. SAWAS pula ialah kita menggunakan kaedah di mana Google water supply ini kita bekalkan dengan piping menuju ke kawasan-kawasan tersebut selain daripada mengambil air dari bawah tanah. Ini adalah teknologi-teknologi baru yang saya gunakan, tetapi kosnya agak tinggi. Inilah sebab itu saya ada model saya sendiri di mana kita dapat membangunkan kawasan luar bandar menerusi basic infrastructure. Alhamdulillah. Baik. Datuk Petinggi, kita menyebut tadi berkenaan dengan keluasan negeri Sarawak itu sendiri. Kita bermula di Satok pada 1981, kawasan Satok. Tiba-tiba sekarang perlu mentadbir kawasan seluas Sarawak ini. Itu kekangan. Tapi di sebalik keluasan dan sumber-sumber itu, pastinya kita juga menyedari adanya peluang dengan keluasan ini. Jadi dalam kita menangani cabaran ini, bagaimana pula kita nak mengambil peluang di atas, mengambil take advantage of all the opportunities daripada keluasan dan sumber-sumber Sarawak ini. Sebab itu dasar kita mesti fokus. Kita lihat di mana kekuatan kita. Biarlah saya bincang apa yang saya buat sekarang ini. Saya melihat ada peluang disebabkan oleh masalah dihadapi oleh dunia, iaitu perubahan iklim. Iklim ini disebabkan oleh carbon emission, kepanasan global. Dan ini menjadi masalah dunia. Ada negara ditimpa dengan banjir, ada negara pula tanahnya kering, pertanian tidak dapat dibangunkan. Ini keadaan dunia hari ini. Ketika kita berbincang malam ini pun, orang berbincang di Egypt, COP27. Dan saya lihat bahawa apabila saya kaji, Sarawak ada mempunyai kekuatan dari sudut tenaga. Dan kita tumpukan kepada tenaga yang boleh diperbaharui, renewable energy. Sebagai usaha untuk menubuhkan energi, green energy, iaitu tenaga hijau. Daripada pembacaan saya, air mengandungi hidrogen dan oksigen. Dan untuk mendapat green energy, clean energy dan green energy ketika ini ialah daripada sumber hidrogen.
Maka saya kata, kenapa kita tidak gunakan air? Sebab itu saya pergi ke Italy, saya berjumpa dengan teknologi provider air liquid. Dan saya kata, I think the future is based on hydrogen. Why can't we split hydrogen? Dari sanalah kita dapat pecahkan molekul hidrogen oksigen dan ambil hidrogen sebagai tenaga kita. Walaupun kos pada semasa ini adalah tinggi. Kalau you nak convert water to hydrogen oksigen menerusi proses electrolysis, dia mengendapkan power 60 kilowatt hour untuk mengeluarkan 1 kg hidrogen. Tapi kita sekarang ini sudah ada buat kajian, dia boleh turun kepada 38. Kalau ini berlaku, kosnya agak rendah. Dan baru-baru ini saya ke Jepun, sudah ada baru 6 bulan, new inovasi. Inovasi yang baru, dia menggunakan proses MCH. 3 step bypass. Terus mengeluarkan hidrogen. Jadi ini kekuatan Sarawak, mengeluarkan hidrogen. Dan kalau ini berlaku, bermakna dia, negeri kita boleh menjadi tempat untuk pelaburan kegiatan ekonomi yang menggunakan tenaga hijau sejajar dengan kehendak dunia. Datuk Tinggi, sebelum kita berhenti berehat kan, not everyone can do the pastel analysis dengan bagus sekali. Kerana kalau tersilap langkah bukan memberi keuntungan, tetapi sebaliknya, where do you get all the inspiration? Macam mana boleh meramal kebaikan ini untuk berlaku pada hari ini? Tak, daripada pembacaan kita lah. Kerana kita tahu, to be honest, apabila kita menghadapi masalah dunia begini, saya rujuklah baca buku. Baca buku. Baca buku dan pastinya. mengikut apa yang saya tahu. Lepas tu saya rujuk sekali. Daripada prosesnya, produknya, macam mana logistiknya, siapa yang boleh menggunakannya, dan akhirnya apa produk yang kita keluarkan. Dan sekarang ini dari sudut keuangan, mereka menekan kepada ESG. Dan inilah saya rasa ekonomi baru. Dan kita very fortunate lah. Alhamdulillah. Kerana kita ada sumber. Itu baru hidrogen. Baik, Datuk Tinggi. Itu kita akan soal sebentar saja lagi berkenaan dengan formula kewangan ini. Betul. Tadi kita bercakap berkenaan dengan pengukuhan kewangan Kerajaan Negeri Sarawak. Itu akan kita soal kepada tetamu kita sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi bersama di edisi khas Malaysian Decides bersama dengan saya Najib Imran dan rakan tugas GAS, dan di studio pada hari ini kita cukup beruntung kita bersama dengan Yang Berhormat Premier Sarawak yang sudi meluangkan sedikit masa bersama dengan kita pada malam ini. Dan menyambung kembali Datuk Tinggi perbincangan kita tadi, Datuk Tinggi menyebut berkenaan dengan pengukuhan kewangan kerajaan. Dan kalau kita lihat sejak 2017 dan tahun-tahun seterusnya, belanjaran Sarawak yang dibentangkan oleh Datuk Tinggi menyaksikan peruntukan untuk pembangunan dalam bentuk angka 2 bilion ringgit. Angka 2 digit bilion ringgit tadi. Jadi mungkin kalau boleh Datuk Tinggi kongsikan formula yang Datuk Tinggi gunakan untuk kita mengukuhkan kewangan kerajaan negeri, Datuk Tinggi. Ya, yang kita ambil kira ialah pendapatan kita. Bagaimana kita untuk mendapat revenue yang agak substansial. Untuk kita menjanakan dana bagi membangunkan negeri kita. Saya lihat di dalam perlembagaan Malaysia, di bawah perkara 95, korongan B, korongan 3, ada disebut bahawa Sarawak ada kuasa untuk melaksanakan cukai jualan, sales tax. Okey. Dan saya lihat bahawa kita telah mengeluarkan ekspor kita LNG dan juga komoditi yang berteraskan kepada minyak. Maka timbullah pada hemat saya, why can't
we impose sales tax. Jadi saya pun 2018 saya impose sales tax Ya. kepada Petronas yang mengeluarkan dan menjualkan hasil minyak dan gas termasuk LNG. Ya. Petronas kata tak boleh sebab kuasanya adalah mereka, PDA. Saya kata tidak. Ini adalah kuasa negeri. Maka saya bawa Petronas ke mahkamah. Dan dalam mahkamah telah membuat ruling in our favor. Kita ada hak ke atas sales tax minyak dan gas. Satu. Nombor dua dia kata hanya undang-undang PDA saja boleh dipakai. Tetapi mahkamah kata dua-dua. PDA dengan OMO, Oil Mining Ordinance. Bermakna kita sudah ada ruang untuk kita mendapat pendapatan yang lebih. Itulah sebabnya kita kukuhkan pendapatan kita hingga hari ini. Ya. Revenue kita adalah 1 ganda lebih. Kalau dulu the highest was 6 billion. Wow. Hari ini 10 billion. Dan insya-Allah ujung bulan ini saya akan membentangkan bajet negeri, dia lebih pada 10. Tapi tak boleh saya keluar angka hari ini, malam ini. Saya tunggu waktu DUN sitting. Sama-sama kita nantikan. Itu yang kita nanti. Jadi ini kita kukuhkan kedudukan keuangan kita. Okey, semenjak mengambil alih pucuk pimpinan dan pentadbiran negeri pada tahun 2017, Belanjawan Sarawak yang dibentang oleh Datuk Patinggi menyaksikan peruntukan untuk pembangunan dalam bentuk 2 angka bilion, jumlah yang terbesar berbanding di negeri-negeri lain di Malaysia, terutamanya peruntukan ke arah pembangunan luar bandar yang dianggap sebagai rural bias budget. Yang amat berhormat Datuk Patinggi, mungkin boleh dikongsikan eksklusif pada Malaysia Decides edisi kali ini, apakah yang tersurat dan tersirat di sebalik penyaluran peruntukan yang agresif ini untuk rakan-rakan kita di luar bandar? Memang luar bandar adalah kawasan yang memerlukan basic infrastructure tadi. Bayangkanlah coastal road, kalau daripada Kuching hingga ke Lawas, ia berkendakkan 12 bilion. Dan 12 bilion ini hendaklah kita bangunkan semuanya dalam masa 5-6 tahun. Dan jambatan sangat panjang. Jambatan Batang Lopa lebih 1 bilion kosnya. Yang terpanjang di Malaysia menyambangi sungai. Dan kita ada Batang Lasa, kita ada Batang Paluh, kita ada Batang Seribas, kita ada Batang Kemena dan seterusnya. Dan selain daripada itu, kita hendak sambungkan jalan raya. Jadi saya kata 12 bilion. Apa pula dengan pembangunan pertanian untuk orang luar bandar? Kerana orang luar bandar selalunya dikaitkan dengan sektor pertanian kita yang moden. Dan bagaimana pula kita menukarkan pertanian yang konvensional, cara dulu dengan cara baru menggunakan digital, IoT. Kita hendak akan bekalkan infrastruktur digital. Jadi inilah sebabnya peruntukan kita 70% daripada bajet kepada luar bandar. Dan luar bandar hendaklah kita bangunkan over time, dia akan menjadi satu kawasan seperti dengan dalam bandar. Betul. Hanya satu saja bezanya, tanahnya luas, kita gunakan sebagai asas membangunkan pertanian moden. Maka dengan hasil ini, kita dapat eksportkan makanan kita. Sekarang ini kita import 4 bilion. Import 4 bilion. Satu perkara yang aneh. Kerana kita ada tanah. Kita boleh mengeluarkan makanan untuk dieksport. Kenapa kita import? Should be the other way around. Food security. Food security. Sebab itu saya rasa masa depan kita cerah kalau kita capitalize on our strength on land
agriculture, dan juga kita masukkan capital investment, termasuklah infrastruktur. Okey, baik. Datuk Petinggi menyebut berkenaan dengan pembangunan asas ini dan sebagainya, dan Datuk Petinggi agak quite blunt bila dia berkata Sibu akan menjadi next Amsterdam. Ada Lundu Sarawak, ada Hawaii Sarawak, Datuk Petinggi. Tetapi kenyataan begini kadang-kadang ditafsirkan sebagai terlampau memikirkan jangka panjang, tetapi ada yang berkata masih banyak yang belum berair, masih jalan seedar berturap apa semua. Jadi apakah maksudnya, adakah kewajaran untuk ada mungkin yang meminta kita untuk menghentikan pembangunan jangka panjang ini tapi menumpukan kepada pembangunan asas di luar-luar bandar ini? Tapi kita kalau nak membangun, you must have certain vision, your target. Dan pembangunan asas ini adalah proses ke arah target. Ini adalah pendekatan ekonomi yang pragmatik. Apabila saya anjurkan ekonomi digital, banyak orang skeptik. Apa Bang Jo ni cakap pasal digital? Kita belum ada air, kita belum ada sepenuhnya. Apabila kita kena pandemik, then you know. Ya. Katakanlah kita tidak tahu bagaimana hendak menguruskan ekonomi kita melalui device. PKP tak boleh keluar. Nak beli barang susah, nak bayar pun susah. Waktu itu apa yang berlaku? Kita guna Grab, kita order online, kita bayar Shopee. Waktu tu saya ada dengarlah orang kata baik nasib ada Bang Jo. Kalau tak kita lapar. You know, the same apply sama dengan pendekatan pembangunan ekonomi kita sekarang. Saya lihat selepas pandemik saya buat dasar PCDS ke arah 2030. Dan 2030 akan beyond 2030. Membuat jalan raya take 7 years. Dan saya tubuhkan Development Bank of Sarawak. Di BOS. Kalau mengikut teori banking, you deposit $1. The bank retain 10 cent. 90 cent is used for you to give out loan. Dan dia pula charge interest. More than your deposit punya interest. They make money. Jadi saya tengok kita ada reserve. Kita letak di bank, commercial bank. They make money out of our money. Jadi saya kata saya tubuhkan bank kita. Mandatnya ialah untuk pembangunan saja, development saja, infrastruktur yang di Sarawak. I put my reserve there, 1 billion. You multiply by 10. Because you can give out loan 900 million. Kalau you ada 3 billion, mana you got that facility for you to give out loan for productive project. Ini modelnya. Ya, sebab itu saya berani membangunkan projek-projek begini yang menguntungkan rakyat. Of course ada orang kata mega. Memanglah mega dari sudut harga. Kos dia. Ya. Kos dia mega. Tapi ini adalah projek dikendaki oleh rakyat. Umpamanya air, bekalan air. 4 bilion. Elektrik, solar, 2 bilion. Kalau tengok daripada bilion, memang besar. Mega lah. Tapi yang hendaknya rumah panjang, kampung, jalan raya. So your rational must be there dalam kita membangunkan negeri kita. Saya rasa at the moment sampai Menteri Kewangan dulu kata kalau 10 bilion 3 tahun, Sarawak bankrupt. Saya dah 5 tahun di pemimpin negeri. Bertambah lagi ada. Belum bankrupt. Belum. Ibu kata bankrupt bertambah lagi. Tidak akan bankrupt. Lihat kepada bagaimana itu yang kita nak dengar tu. bijaknya pengurusan kewangan dan sumber yang ada di Sarawak oleh pemimpin kita ini. Sangat bersyukur sekali dan sebenarnya secara jujurnya sangat terinspirasi sekali bagaimana beliau boleh
Saya kata meramal masa depan itu. Itu yang mungkin Datuk Patinggi boleh ajar saya selepas ini ya. Ekonomi digital, Datuk Patinggi, kalau kita boleh flashback kembali seperti yang dinyatakan oleh Datuk Patinggi. Datuk Patinggi penonton adalah yang pertama, antara pemimpin yang pertama di Malaysia yang memperkenalkan polisi dan agenda ini. Apa yang berada dalam pemikiran Datuk Patinggi pada masa itu sebenarnya? Kalau you baca buku by Don Tapscott, buku ini mengenai dengan kaedah baru dalam menguruskan ekonomi yang menggunakan jaringan. Okey. Yang www itu, World Website, kan? Nama satu. Nama duanya ialah mengenai dengan kegunaan blockchain. Okey. Jadi pada hemat saya, inilah cara baru di mana kita boleh menggunakan kaedah digital untuk kita connect dengan market. Satu. Dari sudut pengeluaran juga kita gunakan digital appliances, devices untuk kita menghasilkan proses produk kita. Jadi kita tidak dapat lari daripada penggunaan digitalization dalam proses. Sebab itu saya sangat berpegang kepada kaedah-kaedah baru ini. Apabila saya mengambil alih, saya terus lancarkan digital ekonomi dan kita ada persidangan IDEC yang pertama. Saya jemput Don Tapscott untuk memberi pandangan beliau mengenai dengan arah ekonomi masa depan. Dan hari ini semua menggunakan digital. Umpamanya, saya dah lihat bagaimana virtual reality dengan augmented reality sebagai kaedah untuk dalam sektor perubatan. Betul. Doktor di tempat lain, bedah di tempat lain. Dan dia menggunakan digital connectivity untuk berubat. Potensi ekonomi digital sangat besar sekali dan insyaAllah kita doakan agar kita bergerak ke arah tersebut dengan mudahnya dipermudahkan dalam syarat mencapai status negeri maju yang tahun 2030. Kita nak berehat sebentar. Selepas ini kita akan sentuh mengenai pilihan raya, juga mengenai bagaimana sebenarnya kita mencontohi Norway untuk dana kekayaan berdaulat. Jangan ke mana-mana, semuanya selepas ini. Baik, kita kembali lagi bersama dengan Malaysia Decides, bersama dengan Yang Berhormat Premier Sarawak. Baik, Datuk Petinggi, tadi kita menyebut berkenaan dengan PCDS 2030 dan salah satu tujuannya ialah untuk kita memulihkan kembali ekonomi selepas COVID dan juga antara lain kita menyasarkan untuk menjadi negara yang maju dan bersaing menjelang 2030. Bagi saya, kita punya kekuatan ialah sumber. Dan sumber ini mesti ditambah nilai dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Bermakna you optimize your resources. Dan ketika ini juga disebabkan oleh ada teknologi, kita boleh menggunakan teknologi untuk menambah nilai kepada sumber kita. Sebab itu dalam PCDS 2030, saya tekankan mengenai dengan data dan inovasi. Okey. Kalau kita mempunyai maklumat yang terkini, maklumat yang betul daripada sumber, maka kita boleh innovate. We have power. Kita tambahkan nilai. Ini tekanan saya. Dan hari ini saya nampak ini boleh kita lakukan untuk 2030. Dan juga dasarnya mesti ada inclusivity, social inclusivity. Betul. Di samping itu mempertahankan alam sekitar. Okey. Maka baru-baru ini saya anjurkan ekonomi hidrogen disebabkan alam sekitar. Okey. Dan ini akan menjanakan kegiatan ekonomi kita. Nombor satu. Nombor dua, kita ada sumber minyak dan gas. Ketika ini kita hanya ekspor LNG.
kenapa tidak kita bangunkan hiliran gas, termasuklah metanol. Dan metanol ini adalah satu sumber menjadi asas untuk petrokemikal. Jadi dari sana boleh keluarkan amonia, dari amonia boleh keluarkan fertilizer dan seterusnya, termasuklah material science iaitu komposit. Jadi kita tambah nilai dan harganya meningkat. Ya. Gas. 3. Sekarang ini saya buat kajian mengenai dengan lumut. Okey. Dah start ada ni, Microalgae. Oh ya, microalgae. Okay, yang akan mengeluarkan biofuel. Okey, ya. Kalau dah keluar biofuel, bermakna kita boleh mengeluarkan biodiesel. Iaitu tenaga diperbaharui. Dan akhirnya kita boleh mengeluarkan minyak kapal terbang. Disebut sebagai sustainable aviation fuel. Ini sumber kita. Dan algae di kawasan mangrove banyak. Untuk kita mengeluarkan algae. Keempat, kita ada disebut sebagai matahari. Ya. Kita keluarkan floating solar. Jadi bermakna ini akan menjadi tarikan untuk pelabur datang. Dan saya diberi kesempatan untuk berucap di Rotterdam, di World Summit Conference on Hydrogen. Maka satu-satu tempat yang menarik oleh mereka ya Sarawak dah, kerana kita quite advance. Dan pada bulan lepas saya dijemput oleh Jepun, Tokyo Metropolitan Government untuk juga bercakap dengan hidrogen. Dan di sana syarikat besar Sumitomo yang besar-besar dari Jepun melihat saya dan mendengar apa yang saya buat dan mereka akan melabur. Saya pergi Korea, mereka sudah nak melabur mengeluarkan hidrogen bersama dengan kita. 2027, 2027 before 2030 we will produce 100,000 ton of hydrogen dibeli balik oleh Korea. Alhamdulillah. 100,000 ton of hydrogen dibeli balik oleh Korea. Dan segala landscape sumber baharu ini yang berjadi jumpa pastinya membawa kepada satu lagi situasi yang mana terciptanya peluang pekerjaan yang bentuknya baharu. Adakah kita bersedia dari segi human capital? Itu juga perlu kita titik beratkan. So, kalau boleh saya kongsikan menurut laporan World Economic Forum WEF yang berjudul Future of Jobs Report 2020, Datuk Patinggi, perkembangan teknologi yang sedang rancak malah dengan pengukuhan ekonomi digital di Sarawak kita tu, ianya akan mewujudkan sekitar 9.7 juta. Hampir 97 juta, hampir 100 juta pekerjaan baharu dalam tempoh beberapa tahun sahaja lagi. Dari segi human capital, Sarawak adakah sudah bersedia? Ya, kita telah mengambil aset universiti kita di Sarawak. Swinburne 100% aset, saya dah ambil alih. Ketin saya dah ambil alih 100%. Universiti Teknologi Sibu memang kita 100% punya. Kita nak naik tarafkan ICAT sebagai University College sudah diluluskan dan ini 100% kita, dan juga Centec untuk postgraduate program. Jadi inilah tempat untuk kita melatih anak kita di bidang-bidang yang tertentu. Betul. Saya nak kongsi di sini, banyak anak kita yang memohon tempat di universiti awam menerusi UPU. Ya. Dan UPU ini kalau dapat. Oh, kalau si dapat. Kalau dapat pun bukan kursus yang diminati oleh si pemohon. Saya ada pilihan lah. Tak ada pilihan. Jadi kita ada universiti kita sendiri, you are not subject to UPU. Dan kalau pendapatan kita lebih nanti, saya kira kita boleh buat satu pendekatan untuk memberikan tempat pengajaran, tempat belajar di universiti dengan yuran free ataupun yuran yang murah. Ini kita punya hajat kita lah. Mungkin ini yang sering kita
bicarakan berkenaan dengan visi Datuk Petinggi yang jauh ke hadapan. Betul. Tetapi semua bantuan-bantuan ini yang telah kita rancangkan kita rancangkan untuk masa depan memerlukan sumber kewangan yang kukuh, Datuk Petinggi. Dan pastinya kita ingin berbicara menyentuh berkenaan dengan dana kekayaan yang selalu disebut dicanang-canangkan berkenaan dengan kepentingan dana kekayaan ini mengikut model Norway dan sebagainya. Mungkin boleh Datuk Petinggi perincikan lagi. Saya dah nampak bahawa kita punya pendapatan revenue bertambah. Okey, dia 2 digit. Mungkin digit ini bertambah-bertambah. Saya sangkakan pada tahun 2025 pendapatan kita agak besar. Lagi 3 tahun. 3 tahun. Oh, dalam 3 tahun. Dengar sajalah bajet saya nanti. Dan bermakna mungkin kita ada surplus. Dan untuk menguruskan masa depan dan keuangan kita yang kukuh, mesti ada simpanan. Saving. Untuk beli akan datang. Untuk masa depan. Jadi apabila kita ada dana kekayaan ini, kita akan simpan wang kita sebanyak 20 tahun. Satunya ialah maximization of fund. Dan mungkin 30% saja untuk equity. Dan kita rasa dalam masa 20 tahun, dana kita akan besar. So you got return from that dana. Kalau dah ada return, that will become a national income kepada kita. Dan ini boleh kita gunakan endowment fund lah untuk pendidikan dan seterusnya. Sebab itu saya tubuhkan sovereign fund sebagaimana saya janjikan dalam manifesto negeri. Now I deliver it. Dan tak sampai 1 tahun I deliver. Kena saya nampak masa depan kita, kalau kita urus dengan baik, ia akan menjadi satu dana kekayaan untuk negeri Sarawak. Bayangkanlah Singapura tidak ada sumber. Mereka mempunyai sovereign fund yang begitu tinggi. Norway 5 juta orang. Mereka mempunyai fund yang terkaya dalam dunia. 1.3 trilion daripada simpanan minyak dan gas mereka. Dan mereka memberi free education. Norway. Sebab itu saya belajar di buah negara ini dan akhirnya saya mendapat taklimat daripada Sovereign Fund Forum di London mengenai dengan pengurusan dana. InsyaAllah negeri Sarawak mulai sekarang ini selepas lulusnya rang undang-undang Sovereign Fund, kita akan simpan wang kita untuk masa depan negeri Sarawak. Dan ia akan memberi peluangan yang besar. Untuk anak-anak muda, untuk golongan belia pada masa akan datang. Untuk mereka yang belum lahir pula. Betul. Sebab itu anak muda, keterlibatan dan suara mereka sangat penting sekali dalam pembangunan dan sangat perlu untuk mereka memilih sebuah kerajaan yang stabil untuk mentadbir negeri atau negara pilihan raya. Kalau kita lihat calon-calon muda, Rodia Sapi'i, Syafizan, 44 tahun, 37 tahun. Ini menunjukkan seolah-olah dalam GPS itu Datuk Pahala Tinggi mempamerkan satu cerminan gelanggang politik yang matang. Yang mana yang veteran tidak teragak-agak untuk berundur diri, bukan untuk orang kata setakat meneruskan legasi, tapi sebenarnya mencipta legasi untuk anak-anak muda yang mempunyai potensi besar dalam gelanggang politik. Pandangan Tok Sri. Ya, kali ini kita nampak bahawa saya mengucap terima kasihlah kepada pemimpin veteran kita yang memberi laluan kepada orang muda seperti Yang Berhormat Datuk Wan Junaidi. Dia sendiri volunteer dia sendiri kata beri laluan orang muda. Begitu juga dengan Yang Berhormat Datuk Seri Rohani Karim. Satu lagi ialah Robert Chuat. Secara volunteer, dia kata kita berikan masa ruang kepada orang muda. Sebab itu untuk wanita, kita letakkan Rodia, seorang latar belakangnya kejuruteraan dengan Masters MBA dia, untuk berumur 44 tahun,
untuk dimasukkan dalam arena politik dan memperjuangkan GPS kita dan bangunan dan juga struggle kita dalam GPS. Begitu juga Nana Fizan di Batang Lupa. Ya. Disebabkan oleh mereka yang mungkin laluan, kita boleh letakkan orang muda. Betul. Dan dari sana mereka akan mempunyai pengalaman yang cukup untuk migrate ke atas sebagai pemimpin yang boleh meneruskan pembangunan kita ke arah beyond 2030. Ya. Inilah saya nampak apa yang berlaku. Bahkan dalam negeri dahulu pun kita letakkan orang muda. Royston, Ya, Royston. orang muda yang menggantikan Yusuf Nosh di Mekah. Kita akan terus letakkan orang muda-muda. Satu hari saya pun retire, pasal orang muda akan mengganti untuk meneruskan usaha kita. Baik, Datuk Tinggi, Datuk menyebut berkenaan dengan kita politik ya. Salah satu wacana utama GPS pada pilihan raya kali ini ialah kita ingin memperjuangkan hak-hak M63 Malaysia. Dan kalau kita lihat banyak yang memperkatakan berkenaan dengan 13 benda yang kita tuntut, kita dapat 9 setakat ini dan sebagainya. Jadi apa signifikasi sebenarnya Datuk Tinggi? Salah satunya ialah kita menambah lebih banyak kerusi parlimen ini Datuk Tinggi. Jadi mungkin boleh Datuk Petinggi kongsikan signifikannya kita untuk mendapat lebih banyak kerusi ini. Ya, pertama kita dah mendapat kejayaan di mana MA63 ini sudah diletakkan dalam perlembagaan kita bersama dengan IGC. Dan di dalam IGC paragraf dia yang paragraf kedua mengatakan bahawa Sarawak dan Sabah dulu masuk Singapura, interest must be safeguarded to safeguard the interest of the. Kalau nak safeguard interest, kita mesti mempunyai kuasa untuk protect dan safeguard interest kita. MA63, kalau kita tidak ada kuasa dalam parlimen lebih pada 1/3, katakan kita kurang. 2/3 dikuasai oleh rakan kita di Semenanjung. Mereka boleh memindahkan perlembagaan kita. Mungkin MA63 tak boleh direcognize. See? Kalau kita ada slightly wanted, bermakna 35%. Boleh veto lah. Bukan veto. Tidak boleh dipindah sewenang-wenangnya. Okey. Bermakna 35% kalau dia menyentuhkan kepada hak dalam perjanjian itu, kita boleh kata we object to it. Okey. Dan Jip dan Dan sebenarnya apabila kita berbicara mengenai MA63 dalam manifesto GPS itu sendiri juga sangat dekat di hati semua rakyat sebenarnya. Ini dapat mempercepatkan proses pendidikan, kesihatan, yang mana kalau sekolah-sekolah daif itu tanggungjawabnya di bawah Kerajaan Persekutuan. Namun dengan hak-hak yang ada dalam MA63 kita boleh memperjuangkannya. Dalam arena politik mungkin ada orang yang mengundi memilih kepada fakta ataupun logik. Namun apabila kita bercakap mengenai keterlibatan golongan belia dalam arena politik ini, Datuk Patinggi, macam mana mereka boleh kukuhkan dan cipta satu emotional engagement? Mungkin pandangan daripada Datuk Patinggi, seorang yang berpengalaman, macam mana mereka boleh mulakan emotional engagement yang kukuh bersama dengan para pengundi apabila belum mempunyai credibility yang jelas mungkin? Ya. Mereka boleh melihat dasar kita dan apa yang akan berlaku di masa yang akan datang. Yang berumur 18, 10 tahun lagi 28. Okey. Yang berumur 30 sekarang akan 40. Okey. Bermakna apa yang saya buat ketika ini di bawah PCDS semuanya untuk masa depan. Dana berdaulat juga untuk masa depan. Kalau dia sekarang umur kata tadi 18, 20, 30 dia 28, 28, 29. Ini ketikanya berkendakkan pekerjaan. Betul. Dan kerjaan kita mestilah match dengan keadaan Demand and ekonomi supply, supaya they got high paid job. Betul. Semalam saya
melancarkan Sarawak Microelectronic Chip. Ya. Design Ya. chip. Yang design. Yang datang anak Sarawak daripada US. Wow. Yang balik untuk mengutai design chip ini. Ini satunya. What about the gas? Yang kita sebutkan tadi, semua berkendakkan anak-anak kita yang pelajar. Jadi masa depan mereka, ekosistem sudah bertambah, ekonomi baru, mereka yang akan menjadi pemainnya. Bukan kita. Saya 10 tahun lagi 80. Kan? Kalau umur panjang, InsyaAllah. Jadi bermakna ni yang kita buat sekarang adalah untuk mereka. Betul. Jadi kita fikirlah apa yang keadaan kita masa depan. Bahkan TVS dulu siapa sangka Sarawak ada TV sendiri. Ya. Kan? Dan kreatif industri akan membangun. Performing art akan membangun. Ini semua untuk masa depan. Betul. Jadi inilah saya rasa hendaklah kita fikir sepanjangnya. Selagi kita ada pimpinan yang boleh melihat apa yang berlaku masa depan. Jadi that is meant for them. Pelbagai bantuan yang telah diterima Najib, bantuan kewangan untuk kelahiran anak, ya, bantuan ibu bersalin, bantuan RM10,000 untuk orang bujang, orang yang baru nak memulakan hidup, deposit pembelian rumah. Kalau boleh saya kata, pandemik dulu kita belanja 6.8 bilion. Betul, 6.8 bilion ringgit, dan ini adalah untuk meringankan beban terutamanya rakan-rakan kita golongan B40 Datuk Upah Tinggi. Akhir sekali, sik bahasa. Cik Bahasa macam 1 biasa. hour, Cik Bahasa. 1 jam dah. Mungkin harapan ya Datuk Upah Tinggi kepada adik-adik kakak-kakak kita di luar Asia supaya turut bersama-sama dengan sebuah kerajaan yang stabil dalam menjadikan segala apa yang kita bincangkan pada malam ini tak lain tak bukan sebagai sebuah realiti. Ya, Sarawak alhamdulillah kita mempunyai kerajaan yang sangat stabil dan juga kuat. Saya mengucap terima kasihlah di atas sokongan yang dibuat ketika pilihan raya negeri dulu. Kita mendapat 76 daripada 82. Sekarang ini kita berkendakkan kerajaan yang kuat juga di peringkat persekutuan. Walaupun kita tidak mempunyai kursi 222, kita ada hanya 31. Ya. Biarlah 31 ini boleh menguatkan juga kerajaan di peringkat persekutuan. Sebab itu saya memohon supaya suara Sarawak kuat dan kita sama-sama membangunkan negara Malaysia yang makmur untuk masa depan. InsyaAllah ke arah sebuah negeri yang sentiasa stabil, maju dan makmur, Jib. InsyaAllah. Itu yang kita doakan. Banyak yang kita nak bertanyakan dengan Yang Muhammad Tinggi, tapi malangnya itu sahaja masa yang kita ada pada hari ini, Gas. Social media mungkin Social boleh media kita kita, songsikan. social media kita jangan lupa untuk pergi juga ke social media kami, ekonomi digital kan. Semua ada telefon pintar, telefon bimbit. Itu dia, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, lagi laman web www.tbstv.my. Selain daripada itu tak cukup, kita ada lagi election.tbstv.my, microsite kami. Kami bawakan kepada anda perkembangan PRU ke-15. InsyaAllah ke arah Sarawak sebagai sebuah negeri yang sentiasa stabil, maju dan makmur. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Premier Sarawak, Datuk Upah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Thank you for inspiring us tonight, Datuk Upah Tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Pada anda terima kasih juga kerana menonton kami. Pastikan kesetiaan anda di TVS, Laran 122 Astro dan MyTV. Itu sahaja masa yang kita ada. Kami Giliran Ghazali kita Zawawi. pada malam ini, saya Najib Imran. Semoga insyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Assalamualaikum. Sayang Sarawak. Into Sarawak. #Malaysia Disa. Jumpa lagi.